Assalamualaikum, sawadee. Ciao. Okey, untuk video kali ni aku akan buat video part 2 kepada part 1. Part 2 kepada part 1. Okey, wait. Okey guys, untuk video kali ni aku akan buat explanation terhadap video part 1 yang hari tu, di mana tajuknya siapakah di dalam bilik itu. Kainan akan explain kat korang according to komen yang ada dekat TikTok. Okay, jadi adalah a few komen yang Kainan akan ambil bawa masuk dalam video ni. And salah satu yang pertama yang Kainan nak react adalah, okay, ada Bogeman ni. Ya Allah, nama dia Bogeman ni cakap, dengar bunyi tutup pintu tadi, kalut-kalut ya. Nice try. And kenapa kucing awak bunyi? Sebab awak pegang kucing kecil tu. Okay, aku rasa dengan komen ni je aku cukup untuk explain everything. Okay, so dia macam ni guys. Dalam video part 1 tu ada bunyi macam pintu kan. Macam masa tu aku tengah tunjuk dekat kucing, lepas tu tak lama tu bunyi ketang macam tu kan. Sebenarnya demi Allah guys, aku seorang-seorang kat rumah masa tu. And aku pun macam terkejut, macam and then kalau korang perasan, aku cepat-cepat kamera aku tunjuk dekat bahagian bilik tu kan. Okay, aku ada buat satu lagi video untuk buktikan bahawa itu bukan kerja manusia lah, bukan kerja orang. Okay, korang tengok video ni, di mana ini aku nak tunjuk contoh kat korang. Bunyi yang ada dengar masa tu, ada orang kata macam cepat-cepat orang lari kan. So aku buktikan lah, kalau benda ni terbuka and orang masuk kan, nak tutup, bunyi dia lagi kuat tau. Ataupun kalau dia buat slow-slow pun akan ada bunyi tu tau. Okay, jadi bunyi yang ada masa tu adalah bunyi macam tu, bunyi yang ditolak daripada dalam. Nampak aku tarik. Okay, untuk tolak tak boleh sebab ruang dia kat tepi ni. Jadi dari dalam, kalau apa-apa je lah, tak kisahlah angin ke apa ke yang tolak, macam tu bunyi dia. Jadi korang dah tengok kan, kalau ada manusia lah yang buat, yang kononnya dia katakan, kan dia kata macam kalut-kalut macam tu kan. Kalau orang kalut-kalut mesti dengar tapak kaki. Lepas tu mestilah macam pintu tu bunyi bising sikit kan, sebab kerja manusia. Tapi sebenarnya tak ya guys, bunyi tu memang bunyi macam penolakan daripada dalam gitu. Okay, jadi yang kedua dia kata, kenapa kucing awak bunyi? Sebab awak pegang kucing kecil tu. Mungkinlah sebab masa tu memang Kainan pegang kopi. Okay, yang pasal kucing tu bukan dia seorang je yang cakap. Ada seorang lagi yang cakap drama. Padahal dia pegang anak kucing tu, letak depan kucing last tu yang macam garang tu. Okay, masa tu korang, Kainan memang tengah pegang kopi. Tapi si molek dengan cantik ni tak adalah garang sangat dekat kucing kecil tu. Kalau korang tak percaya, korang tengok video ni. Ayang, kawan kan? Adik ia kan? Ianya kena tidur. Kucing kecil tu memang Kainan asingkan lah dengan yang besar, sebab Kainan takut jadi apa-apa pada mereka berdua sebab baka lain-lain kan. Lagipun yang si kecil tu masih kecil lagi. Tapi diorang tak adalah macam terlalu marah sangat si Kofi macam tu sekali kan. Korang pun nampak kan video ni, okay? Diorang elok je sebenarnya. Jadi untuk komen yang ni tak valid ya Allah, minta maaf. Cuma itulah, Kainan tak faham. Kalau korang tak percaya tak apa, tapi cuba ajar diri tu jangan terlebih confident. Sebab korang sebenarnya tak tahu apa jadi pada orang. Macam kalau korang rasa macam tak logik lah orang ni jadi macam ni apa semua. Sebenarnya pemikiran manusia ni terhad. Okay, apa yang Allah nak bagi tu sangat meluas. Jadi kalau tak jadi pada korang, tak semestinya tak jadi pada orang lain. Okay, okay, satu lagi komen, kenapa dia masih tak pindah. Okay, ramai lagi yang tertanya-tanya kenapa Kainan masih tidak pindah. Guys, dekat mana-mana pun benda ni ada. Tak naklah sebabkan benda ni Kainan nak susahkan diri pergi pindah, pergi bayar sewa mahal-mahal. Selagi benda ni tidak mengganggu kesihatan Kainan, tidak mengganggu Kainan punya solat, ibadah apa semua, tak jadi masalah pun. Kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang tak. Macam sekarang mana dia muncul kan.
Kalau tiba-tiba sekarang ni tiba-tiba dia muncul kat sebelah ni, yelah aku nak takut sangat. Tapi benda tu sekadar usik-usikan gitu kan. Jadi ujian Kak Nan macam ni. Jadi tak apalah, kita hadap je lah ujian ni kan. Okay, satu lagi komen. Kucing kena bela dan lepas kawasan dalam rumah. Pintu sentiasa buka semua biar kucing masuk. Okay, first of all Kak Nan duduk flat. Jadi kalau Kak Nan buka pintu tu pun tak adalah macam banyak sangat kucing-kucing macam duduk dekat rumah taman macam tu kan. And then kucing Kak Nan ni kucing indoor, memang duduk lepas dalam rumah. Kak Nan letak dalam sangkar macam Kak Nan cakap tadi, sebab Kak Nan nak bagi dia tengok luar, dan sangkar tu macam safety untuk dia orang, supaya dia orang tak keluar hilang macam tu kan, supaya dia orang tak panjat para-para tu dan boleh menyebabkan mereka jatuh. So Kak Nan tak buka pintu bagi kucing lain masuk sebab Kak Nan fikirkan juga pasal kebersihan. Kucing luar tu Kak Nan tak tahu dia bawa penyakit ke, ataupun dekat tapak kaki dia tu ada najis ke apa ke, bila dia masuk rumah kita macam kotor ke tidak ke, macam mana nak solat apa semua kan. Jadi sebab itulah Kak Nan sekadar bela kucing yang ada dalam rumah ni, memang Kak Nan bersihkan dia, and Kak Nan tak bagi masuk kucing luar dalam rumah. Guys, ada satu komen yang Kak Nan tak boleh nak attach dekat sini sebab Kak Nan dah delete. Sebab masa tu Kak Nan rasa macam Kak Nan tak nak baca 2-3 kali. Cuma sekarang ni Kak Nan teringat apa yang sis tu kata. Dia kata macam ni, tak perlulah nak berlakon untuk dapatkan subscribers. Okay, untuk naikkan subscriber macam tu lah. Kalau orang bosan tengok, kalau kena kecam jangan marah ke, ataupun dia cakap kalau kena kecap jangan tanya kenapa. Sebenarnya awak yang cuba untuk kecam Kak Nan dekat situ. Okay, Kak Nan tak kisahlah pasal kecam, bukanlah tak kisah langsung. Tapi kita ni pun as a manusia biasa. Kak Nan bukan siapa-siapa, Kak Nan bukan artis yang dah lali dengan kecaman apa semua. Tapi Kak Nan tetap tak boleh tutup mulut orang. Cuma dekat sini Kak Nan nak bagi tahu, korang yang cakap macam kalau kena kecam jangan tanya kenapa, kalau kena kecam jangan marah, bagi Kak Nan korang punya IQ tu macam tak nak cakap banyak. Cuma persamaan dia macam ni, engkau dah pukul budak, lepas tu bila budak tu nangis, engkau cakap dekat dia, janganlah nangis, bukan sakit pun. Weh, kau fikir apa? Kau pukul budak kot, sakit lah budak kena pukul kan. Lepas tu kau cakap dekat dia, janganlah nangis, bukan sakit pun. Mana otak kau masa tu? Jadi samalah dengan benda ni. Engkau dah cuba untuk kecam orang tu, kau dah cuba untuk sakitkan hati orang tu. Lepas tu kau kata jangan marah kenapa kena kecam, jangan marah bila kena kecam macam tu. Jadi dekat sini Kak Nan nak bagi tahu kat korang, kalau korang tak percaya, kalau korang rasa benda tu tipu, bohong, biarkan sahaja. Jangan cuba untuk sakitkan hati orang. Jagalah hubungan korang sesama manusia. Sebab contoh macam, bukan sekadar Kak Nan lah, contoh kalau orang lain lah, kau duk kata-kata dia macam-macam, sebenarnya dia hadap benda tu, dia tahulah benda tu betul ke tidak. Kalau tak betul, dia lah dosa tipu. Kalau betul, engkau duk kata-kata dia macam tu, engkau yang dosa. Macam tu kan. Lepas tu korang tak suka, panjang pula. Tak apa, alang-alang kita kat sini Kak Nan nak sampaikan apa yang Kak Nan rasa kan. Kalau korang tak suka macam Ali Syukri atau Sajat, korang pergi mata kat dia, dalam kau tu dah lah ni tu kau kata dia, kan dosa tu. Daripada kau duk kata-kata dia macam tu, lebih baik kau pergi ambil dalil mana-mana yang kau tahu, ataupun apa-apa nasihat yang berguna, and kau letak dekat komen dia. Contoh macam Dato' Ali Syukri, janganlah berlagak sangat, tak boleh riak sebab dosa riak ni. Contohnya macam tu. Janganlah kau kata kau bodoh babi lah riak, kan dekat situ kau dosa, dia dosa, engkau pun berdosa. Bila engkau maki dia, kau kata dia punya dosa tu engkau dapat, kan sia-sia macam tu kan guys. Jadi cuba ubah cara percakapan kita terhadap orang, cuba ubah cara pemikiran kita terhadap orang lain. Jadi kita sambung balik kepada rumah aku ni. Okay, dalam bilik tu ada siapa? Okay, bila aku buka dalam tu, okay, sebelum tu aku ada tanyalah dekat Ashraf, nampak tak ada benda kat situ kan. And then dia cakap betul penyodok. Tapi aku persoalkan balik, kenapa penyodok dia bergerak-gerak. Jadi bila Kak Nan buka pintu tu, penyodok tu ada area belakang belakang almari. Jadi dekat situ memang tak ada apa-apa masa tu. So
tak apalah, kita fikir baik. Mungkin ada orang kata macam mungkin plastik terbang ke apa ke kan. So tak ada apa, insyaAllah tidak ada apa-apa di dalam bilik tu. Okey, untuk pengetahuan korang, apa yang Kak Nan tahulah, jin ni dia ada kabilah-kabilah dia. Ada yang untuk dibela, ada yang itu, ada yang ini. Kak Nan tak berapa pandai sangat. Tapi ada satu kabilah tu dia memang duduk dalam rumah orang, di mana tugas dia adalah untuk mengacau manusia itu, untuk memecah belahkan kaum, memecah belahkan keluarga itu, untuk menakut-nakutkan orang itu sehingga orang tu keluar dan dia akan jadikan tempat tu rumah dia. Jadi kita ni kalau tak kuat, dorang menang lah kat dalam rumah ni kan. Okay? Itulah sebab kenapa Kak Nan tak rasa untuk pindah lagi. Kalaulah Kak Nan nak pindah sekalipun, bukan sebab benda ni, Kak Nan nak pindah sebab Kak Nan penat nak naik tangga. Rumah ni tak ada lift ya guys. Okay, Kak Nan letak sikit explanation pasal kabilah-kabilah ni. Info yang Kak Nan dapat tu adalah daripada YouTube channel kawan Kak Nan. So korang tengoklah ni. Allahyarham Datuk Dr. Haruddin. Kelompok jin terdiri daripada beberapa kabilah. Antaranya dikenali sebagai Ifrit, iaitu kabilah yang cukup terkenal dengan sifatnya yang kasar, ganas dan jahat. Di bawah kabilah Ifrit ini pula dikenali sebagai Syaitan, dan seperti mana kabilah Ifrit, Syaitan juga merupakan kabilah yang jahat dan tidak boleh diharap langsung. Yang ketiga pula dikenali sebagai Jin. Kabilah ketiga ini pula terbagi kepada dua, iaitu Jin Islam dan Jin Kafir. Terdapat juga kabilah yang duduk sebumbung dengan manusia. Golongan ini suka mengganggu kehidupan manusia. Mereka suka melihat penghuni rumah yang mereka duduki berada dalam keadaan tidak tenteram, kurang selesa, jatuh sakit, mengalami mimpi buruk dan sentiasa berada dalam keadaan ketakutan. Lebih teruk lagi, mereka boleh menyebabkan barangan-barangan jatuh, melayang dan beralih dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Tujuannya tidak lain adalah supaya tuan rumah keluar dari rumah tersebut dan mereka akan menjadikan rumah tersebut sebagai rumah mereka. Satu lagi kabilah yang tidak kurang popularnya iaitu golongan yang suka membina dan duduk berhampiran dengan perkampungan manusia yang terdiri daripada yang beragama Islam dan juga kafir. Siapakah golongan ini? Tidak lain dan tidak bukan, golongan inilah yang masyarakat Melayu gelarkan sebagai bunian. Okey, dah dengar kan guys? Kak Nan ada satu cerita pasal rumah ni juga. Kak Nan tak pernah cerita lagi dekat korang. Okey, ada satu hari tu kita orang ni tilam kita orang letak dekat luar tau. Jadi tidur kat luar, and ruang tamu menghadap ke dapur tu direct tau. Jadi Kak Nan ni masa ni dah tutup lampu, dah pakai lampu tidur je, dah malap-malap macam tu. And then Kak Nan terpandang bahagian dapur, and Kak Nan nampak macam ada something yang dekat depan sinki, di mana dia tu tinggi sama je dengan sinki And Kak Nan macam cepat-cepat baring, tutup mata, tapi dalam hati macam berdebau. Dalam hati Kak Nan cakap, ya Allah Tuhanku, kalau ada benda mesti ada barang jatuh. Kak Nan doa macam tu. Tiba-tiba tak lama tu guys, memang ada barang jatuh ke depan. Benda ni sembari dia guys. Dan aku lagi lah masa tu macam berdebau gila. Lepas tu sampai ke sudah, kalau aku nampak apa-apa aku tak doa macam tu dah. Bila aku tanya macam mak aku kan, setan ni dia boleh dengar, setan lah, jin ni dia boleh dengar ke suara hati kita? Sebab tu aku cerita kat mak aku. So mak aku cakap, bukan dia dengar kita, bukan dia dengar suara hati kita, tapi Allah tu yang nak buka pintu hati kita. Allah tu yang nak beri petunjuk kat kita. Sebab kita dah doa kat dia kan, kalau ada apa-apa mesti ada barang jatuh. Jadi faham jatuh, maksudnya Allah tu tahu memang ada benda dekat situ, and barang aku pun jatuh. So itu sahaja guys untuk kali ni. Terima kasih dah tengok video Kak Nan sampai akhir. Minta maaf kalau Kak Nan ada tersalah cakap, tersilap kata. Akhir sekali, jangan lupa subscribe Kak Nan kalau korang suka dengan cerita Kak Nan lah.
And jangan lupa follow Instagram and Twitter. Twitter jangan. Follow Instagram dengan TikTok Kak Nan untuk korang dapatkan new update kita. So, bye. Khop kun ka. Okay, bye.